Tak minta sikit-sikit ni. Wa huwa muzazzihi. Dan tidaklah mereka itu boleh lepas daripada azab. Wa huwa muzazzihi, dan tidaklah mereka boleh melepasi diri minal azab, daripada azab api neraka. An yu'ammar, iaitu sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur mereka sampai 1000 tahun pun, mereka tetap juga masuk neraka ya. Tetap masuk neraka itu. Wallahu basirum, dan Allah Ta'ala itu maha melihat, iaitu senantiasa memerhati bima ya'malu, terhadap apa yang mereka lakukan. Kul, kata pada mereka, ini orang Yahudi ni, orang Yahudi ada juga buat kita pun ada ni, tapi orang Yahudi lah sini. Orang Yahudi dengan Kristian ni, dia dengan Jibril ni dia bermusuh. Sebab ada sahabat Nabi, orang Yahudi tanya, kamu ni, Nabi kamu tu kata tu, dia kata wahyu tu siapa yang buat tu? Katanya sahabat Nabi yang buat turun wahyu ni ialah Jibril. Oh, dia kata, oh Jibril musuh kami buat baik dengan Mikail kami. Kami buat kira dengan Mikail. Sebab tu kalau awak tengok filem-filem orang Kristian, orang Yahudi ni, Jibril dengan Mikail ni berperang tu. Ada tak? Tengoklah nanti. Awak kalau awak baca ataupun tengok filem-filem dia berkenaan dengan malaikat. Oh, dia Michael lah, tak boleh dia. Michael ni Mikail. Mikail. Sebab tu nama Jibril dia kurang dia, Jibril kurang, Michael banyak. Michael tu Mikail. Ni ayat tentang tu lah. Kul man kana aduwwan li Jibril. Siapa-siapa yang bermusuh dengan Jibril, siapa-siapa yang bermusuh, maka dia tu sebenarnya sekali buat silap salah. Siapa-siapa yang buat musuh dengan Jibril, dia tu buat silap besar. Fa innahu, bahawa sesungguhnya kami, bahawasanya dia tu Jibril tu, hu tu rujuk pada Jibril, fa innahu, hu tu rujuk pada Jibril, nazzalahu, yang menurunkan Quran. Hu tu rujuk pada Quran, hu yang kedua tu rujuk pada Quran, ala qalbika, ke atas hati kamu Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Maknanya Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad ke dalam hati untuk faham. Macam juga kita ni, Quran ni dibaca oleh orang kita sekarang dengar, saya baca ni Quran, ayat-ayat Quran ni dengar. Tetapi yang boleh menyebabkan apa yang diajar tu melekat dalam hati ialah Tuhan yang buat lekat. Kalau untuk faham tu Tuhan juga yang bagi faham. Jadi kena senantiasa kita minta kata Rabbi zidni ilma, yang doa tadi. Kalau Tuhan tak nak bagi faham, kita dengar ajar ni pun tak faham. Nah? Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi, iaitu kitab Quran itu membenarkan apa saja kitab yang ada sebelum pada kamu. Wahudan, iaitu kitab yang wahudan, iaitu satu kitab yang boleh memberi pimpinan. Boleh siapa-siapa yang ikut Quran tu boleh beri pimpinan. Wa busyra, dan berita gembira lil mukminin, kepada orang beriman, iaitu siapa-siapa yang ikut ajaran daripada Quran ni akan dapat petunjuk. Dan siapa-siapa yang dapat petunjuk akan dapat berita gembira. Yang dapat berita gembira itu ialah orang beriman belaka, iaitu mereka ni siapa-siapa daripada hadis Nabi SAW, siapa-siapa yang belajar tafsir Quran dengan niat nak belajar habis khatam 30 juzuk, nah, dia sudah tempah tiket ke syurga. Tempah dah. Dengan syarat dia istiqamah lah. Dia niat nak belajar, istiqamah akan datang. Jadi oleh kerana Tuhan ambil nyawa dia tengah jalan, tak ada habis tu, boleh beritahu Tuhan tak bahawasanya
Kalau Tuhan tak ambil lagi, memang saya memang dah istiqamah untuk habiskan Quran. Maka na'budu lillah. Siapa-siapa yang bermusuh dengan Allah, wa malaikatihi, dan segala malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan segala rasul-rasulnya, lebih-lebih lagi wa Jibril, lebih-lebih lagi Jibril, wa Mikail ataupun dan Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah Taala tu musuh khas bagi orang kafir semua sekali. Walaqad anzalna ilaika, sesungguhnya kami menurunkan ke atas kamu ayatin bayinatin, berbagai-bagai ayat Quran tadi, bayinatin, yang jelas nyata. Yang tak jelas, kamu yang tak jelas. Yang Tuhan sudah jelas. Ayat Quran memang jelas. Kita tak jelas kerana tak belajar habis. Bila belajar habis, jelas lah. Wa man yakfuru biha, siapa dan tidaklah akan kufur dengan Quran itu illal fasiqun, melainkan orang fasik saja, iaitu dosa banyak dia buat. Orang fasik, dosa banyak. Aw kullama ahadu, apakah setiap kali mereka buat taat, perjanjian taat, ahdan, apakah mereka sudah buat perjanjian taat, iaitu suatu perjanjian, nabadhahu fariqan minhum, maka tolak setengah daripada mereka. Melempar setengah golongan, melempar perjanjian tu, segolongan tu lempar daripada mereka perjanjian tadi. Bal aktsaruhum, bahkan sebenarnya kebanyakan mereka tu la yu'minun, sebenarnya kali tidak beriman. Walamma ja'ahum rusulun min indillah, maka tatkala datang kepada mereka rasul daripada sisi Allah. Ini ialah cerita Nabi Sulaiman. Musaddiqan lima, yang membenarkan. Ini rasul sini ialah Nabi Sulaiman. Rasul sini ialah Nabi Sulaiman. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa saja yang ada di kalangan mereka, iaitu kitab Taurat. Kepada ayah dia tu kitab Zabur. Zabur ni tu selepas kitab Taurat. Khas untuk ni, dua beranak ni. Pada Yahudi, Huraya ada lagi kitab Zabur, kitab kecil sikit lah. Nabadha fariqan minal ladzina utul kitab, tolak juga satu puak dari orang yang telah diberi kitab Taurat. Kitab Allah, iaitu kitab Allah, wara zuhurihim, ke belakang mereka, iaitu tolak dengan tidak peduli, iaitu kitab Taurat, tak nak belajar. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tu tak pernah mengetahui. Jadi kita ni termasuk tu juga ni, satu puak daripada kita. Quran ni kita letak di belakang kita, ya, tak peduli what that. Saya tengok di masjid, di masjid tadi, masjid apa? Bandar Baru Sungai Buloh ni, penuh Quran di depan. Tapi Quran tu tak haus. Tak adalah macam orang guna. Lepas tu ada yang sikit duduk di tiang-tiang tu pun baru je. Tak peduli. Mereka lebih suka baca wirid lagi daripada baca Quran. Sedangkan daripada hadis Nabi, rekasan, maksudnya rekasan ini saya beritahu ni, iaitu semayang sunat, kita baca Quran dalam semayang lebih afdal daripada baca Quran di luar. Baca Quran di luar lebih afdal daripada baca wirid. Baca wirid lebih afdal daripada sedekah sunat. Sedekah sunat lebih afdal daripada puasa sunat. Iaitu nombor satu ibadat sunat. Ibadat sunat nombor satu ialah semayang sunat. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga baca wirid. Yang keempat sedekah.
Yang kelima, puasa sunat. Dan puasa sunat, Nabi Siti Aisyah kata daripada Nabi, mencegah diri kamu daripada api neraka. Diajar oleh tok guru-guru kita baca wirid nombor 1, puasa nombor 2, puasa sunat. Kita banyak puasa sunat. Sedekah nombor 3. Semayang tak berapa. Semayang sunat tak berapa. Sudah saja Pak Imam baca wirid panjang-panjang tu, amin saja, mereka pun belah tu. Ni, sedih betul. Jadi Quran ni ditinggalkan gitu. Sampai kita pergi haji pun macam tu juga. Orang pergi haji, orang Melayu pergi haji tu baca wirid. Sampai yang duduk di bawah telaga apa, saluran emas tu kan, di Ismail tu begini, gitu, nak tasbih tangan. Orang ada sembahyang sunat orang lain. Bangsa lain semua sembahyang sunat belakang. Yang kita tu begini, jeling kepala. Sedangkan sembahyang, oleh kerana ni tabiat daripada rumah lagi, diajar oleh tok guru kita biasanya, penunggu kubur lah. Guru penunggu kubur ni ajarnya. Orang yang ikut sunnah tidak ajar begini. Dia penting sembahyang sunat. Sembahyang sunat lepas sembahyang. Sebelum selepas sembahyang itu menampung kecacatan dalam sembahyang fardu. Jadi kalau sembahyang fardu tu cacat, ada silap-silap, rokok terbelok sikit ke apa ke, takbir duduk begini ke. Nah, kuranglah sujud ke, iktidar ke, adalah kurang sikit, maka sembahyang sunat ini akan menampung. Tapi kita tak, kita ikut percaya tu guru kita. Kita tak nak ikut. Kita lebih percaya tok guru kita melebihi percaya kepada hadis Nabi, kepada sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi tak buat, Nabi tak buat, imam hadis tak buat, imam mazhab tak buat. Tapi kalau guru kita kata boleh buat, kita sanggup buat. Tak ada masalah kita. Itulah. Itu adalah bid'ah belaka tu. Boleh cakap. Baik. Kita berhenti sekejap berhenti.